Bertemu kita lagi dalam bahagian kedua topik penganggaran daripada data sampel. Okay, jika anda rujuk video bahagian yang pertama topik ini, saya telah memberi penjelasan sehingga bahagian 7.5 penentuan saiz sampel. Okay, dalam video bahagian yang kedua ini saya akan beri kuliah yang berkaitan dengan selang keyakinan bagi min populasi, tapi bagi kes apabila sigma tidak diketahui, dan yang bahagian yang terakhir ialah selang keyakinan bagi populasi nisbah ataupun kadaran populasi. Okey, bagi kes yang kedua ni, iaitu apabila sigma tidak diketahui, apabila sisian piawai populasi tidak diketahui, selang keyakinan bagi mu masih boleh dibolehi, selang keyakinan bagi min populasi masih boleh kita dapat, tetapi kita perlu menggunakan taburan yang lain, iaitu yang dinamakan sebagai taburan T. Kalau masih ingat, dalam kes sebelum ni, apabila sigma diketahui, kita menggunakan Z. Tapi apabila sigma tidak diketahui, kita akan gantikan Z dengan T. Dan jika sigma tidak diketahui, maka penganggar titik bagi sigma, tempat sigma akan digantikan dengan sisian piawai bagi sampel, iaitu S. Dalam kes ni, S akan menggantikan tempat sigma, jadi selang keyakinan akan menjadi X bar campur tolak T alpha per 2 kali S per punca kuasa N. Jadi perbezaan dengan selang sebelum ni ialah tempat Z digantikan dengan T, tempat sigma digantikan dengan S. S di sini ialah sebagai penganggar titik bagi sigma. Sisian piawai sampel adalah penganggar titik yang digunakan untuk menganggarkan nilai sigma. Okey, apa itu taburan T? Lazimnya taburan T juga seperti taburan Z, itu dia berbentuk normal, min berada di tengah-tengah. Cuma perbezaan dia ialah bagi taburan T ni, dia mempunyai kalau lihat di sini, taburan T mempunyai varian yang lebih besar sedikit daripada Z, tetapi apabila N semakin besar, taburan T akan menghampiri taburan Z. Dan satu lagi, kalau lihat dalam slide yang ke-28 ni, dia menunjukkan walaupun taburan T berbentuk normal, tetapi bentuk taburan T tersebut akan bergantung kepada saiz sampel, ataupun lebih tepat lagi akan bergantung pada darjah kebebasan. Jadi ini yang membezakan taburan T dengan Z. Walaupun kedua-duanya T dan Z bertaburan normal, tapi taburan T akan mempunyai darjah kebebasan yang dikenali sebagai V, iaitu V sama dengan N tolak 1. N ialah saiz sampel, tolak dengan 1. Seperti yang ditunjukkan dalam raja ni, kita ada beberapa taburan T, yang kesemua ada 3, di sini ada 3 taburan T, tetapi dengan darjah kebebasan yang berbeza. Di sini ialah darjah kebebasan dia 30, bermaksud saiz sampel 1, dan kemudian kita ada darjah kebebasan 10, maksudnya saiz sampel 11, dan darjah kebebasan 2 bermaksud saiz sampel 3. Jadi di sini ada bentuk normal yang berbeza sedikit bagi setiap T dengan bagi setiap taburan T bergantung pada saiz sampel. Dalam arti kata lain, taburan T walaupun dia berbentuk normal, tapi bentuk dia bergantung kepada saiz sampel. Okey, jadi macam mana bentuk jadual T? Okey, ini adalah jadual T seperti yang dilampirkan, saya lampirkan dalam dalam UKM Folio. Anda boleh dapatkan jadual tersebut. Okey, di atasnya masih dia berbentuk normal, T masih bertaburan normal dengan nilai di tengah-tengah ada sama dengan kosong. Dan kalau lihat pada taburan T ni, jadual T dia berbeza dengan Z, iaitu kita kolom yang pertama V merujuk pada darjah kebebasan N tolak 1 tadi. Jadi kita ada V daripada 1 sehingga V sama dengan infinity. Okey, kemudian pada kolom yang kedua, kalau lihat itu T 0.10, T 0.05 sehingga T 0.005, dia merujuk luas kawasan yang berlorek di sebelah kanan ni. Luas kawasan berlorek di sebelah kanan. Jadi di sini kalau saya ambil satu nilai, katalah saya ambil satu nilai T 0.01, bermaksud luas A ni 0.01. Jika darjah kebebasan saya 10, nilai T ialah 2.764. Arti kata lain, kebangkalian T lebih besar daripada 2.764 ialah 0.01. Okey,
Dan itu adalah apabila nilai T berada di sebelah kanan. Kalau nilai T berada di sebelah kiri, kita hanya perlu negatifkan saja. Sebab T masih berbentuk normal, dan masih bersifat simetri. Iaitu kalau saya gantikan, iaitu kalau luas di kawasan A ni adalah 0.01 di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, kita akan berada satu kawasan di sini 0.01. Lihat nilai T tadi, kalau darjah kebebasan ialah 10. Kalau di kanan, nilai dia ialah positif 2.74. Tapi di sebelah kiri, nilai dia akan jadi negatif 2.764. Okey, itu yang berkaitan dengan jadual T. Jadi secara umumnya jadual T ni dia lebih kurang sama dengan jadual Z. Cuma di sini dia ada darjah kebebasan. Itu saja. Okey, contoh di sini saya nak dapatkan jika N sama dengan 15. Berapakah nilai T yang selari dengan keluasan 95% di bawah kilo? Okay, kalau kita buat jadual Z, kita tahu 95% bersamaan dengan nilai Z 1.96. Tapi bagi nilai T, adakah dia sama? Dan tentu dia tak sama sebab nilai T bergantung pada size sampel tadi. Okay, oleh kerana T berbentuk normal, kita masih boleh lukis kira normal ni. Nilai min berada di tengah-tengah sama dengan kosong. 95% di bawah kilo bermaksud luas di tengah-tengah kilo T ni 0.95 dan nilai di sebelah kanan dan di sebelah kiri baki dia ialah 1 tolak 0.95 bagi 2 sama dengan 0.025. So berapakah nilai T? Untuk mengetahui nilai T, okey, kita lihat jadual T tadi. Size sampel sama dengan 15, luas di sebelah kanan dia yang di highlight 0.025. Jadi luas di sebelah kanan 0.025. Darjah kebebasan 15 tolak 1, 14. Jadi nilai T ialah 2.145. Jadi di sebelah kanan, nilai T ialah positif 2.145. Di sebelah kiri, nilai T ialah negatif 2.145. Jadi ini yang berkaitan dengan yang dimasukkan dengan 95% selang keyakinan bagi T bergantung pada N. Jadi kalau awak lihat di sini, kalau saya kekalkan 95%, jika saya ubah size sampel, katalah size sampel saya 21. Jadi darjah kebebasan ialah 20. Nilai T saya akan berubah. Nilai T ialah 2.086. Dan apabila size sampel saya makin besar, size sampel semakin besar, semakin ke bawah, dengan 95% selang keyakinan, dengan kawasan di sebelah kanan 0.025, kita akan dapati nilai T akan semakin kecil. Dia akan menghampiri 1.96, iaitu nilai Z. Jadi di sini seperti yang saya sebutkan tadi, apabila size sampel semakin besar, taburan T akan mengambil bentuk Z. Iaitu kalau contohnya 95% selang keyakinan, sama ada awak gunakan T ataupun Z, jawapan dia akan sama. Iaitu 1.96 untuk nilai yang kita akan gunakan. Tapi dengan syarat size sampel semakin besar. Okey, itu yang berkaitan dengan taburan T. Okey, cuba kita bagaimana nak gunakan T untuk mendapatkan selang keyakinan bagi mu. Dan taburan T mengandaikan populasi bertaburan normal. Jika N kecil, size sampel kecil, taburan mesti dihantarkan menghampiri taburan normal. Nah, ini adalah selang keyakinan yang digunakan seperti yang disebutkan tadi, di mana S akan menggantikan tempat sigma yang tidak diketahui nilainya. S ialah di mana S ialah sisian piawai sampel. Okey, saya ulang balik contoh yang sama kita gunakan sebelum ni, iaitu data yang menunjukkan jualan komputer untuk tempoh 25 bulan yang lalu, di mana taburan jualan komputer diandaikan bertaburan normal. Dan soalan yang asal, kita andaikan sisian piawai populasi adalah 75 juta unit komputer sebulan. Okay, dalam kes ni kita buang kenyataan tersebut, iaitu kita andaikan maklumat sigma tidak diberi ataupun tidak diketahui. Tetapi datanya masih sama, soalannya masih sama. Dapatkan 95% selang keyakinan bagi purata jualan komputer. So, apa nak buat? Kita masih boleh guna, kita tidak ada sigma, kita akan gantikan tempat sigma dengan S. Jadi maklumat dia yang kita perlu kira ialah, kita perlu kira X bar, min sampel, 370.16 perjumlahan X bagi N. Kemudian oleh kerana sigma tidak diketahui, kita perlu kira S. S ialah perjumlahan X tolak X bar kuasa 2 bagi N tolak 1. Jadi bila awak kira, nilai dia sama dengan 80.783. Jadi 95% selang keyakinan, sigma tidak diketahui, Z tidak boleh digunakan dalam kes ni, kita gunakan T. Jadi kita perlukan T alfa per 2, N tolak 1 bermaksud kawasan di sebelah kanan. Kalau 95% maksudnya kawasan di sebelah kanan ialah 0.025. Size sampel sama dengan 25.
darjah kebebasan 24. Nilai di sini saya dapat ialah 2.064. Ini jadual T yang dilampirkan dalam bentuk PDF. Kalau kita besarkan, okey, 0.025 dengan darjah kebebasan 24. 0.025 darjah kebebasan 24. Jadi nilai T ialah 2.064 seperti yang ditunjukkan ini. Jadi kalau kita pergi balik pada kita punya slide tadi, okey, nilai T yang digunakan ialah 2.064. Jadi selang keyakinan kita ialah min X bar 370.16 campur tolak nilai T tadi 2.064 darab dengan S CCM PY sampel 80.783 bagi punca kuasa N25. Jadi kita akan dapat selang keyakinan kita di antara 336.813 sehingga 403.507. Maksud selang keyakinan masih sama, iaitu 95% kita yakin bahawa selang yang dibina tersebut akan mengandungi nilai parameter mu yang tidak diketahui. Okey, cuma ini perbezaan. Ini bagaimana kita menggunakan jadual T. Okey. Jadi kesimpulannya di sini, apabila sigma tidak diketahui, untuk dapatkan selang keyakinan bagi mu nilai T mesti digunakan, ataupun jadual T mesti digunakan menggantikan tempat Z, dan tempat sigma akan digantikan oleh S CCM PY sampel. Okey, bahagian yang terakhir iaitu selang keyakinan bagi populasi nisbah, populasi perkadaran. Iaitu di sini kes dia kita gunakan kadaran sampel P hat sama dengan X per N. Dan selang keyakinan bagi perkadaran populasi kita akan gunakan Z seperti biasa. Iaitu kita gunakan P hat menggantikan, kalau sebelum ni kita gunakan X bar, dan kita gunakan P hat campur tolak Z alpha per 2. Dan galap PY, taburan persampaian bagi P hat ialah seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan ni. Iaitu punca kuasa 2 P hat darab 1 tolak P hat bagi N. Okey, jadi bagi kes populasi perkadaran, kita hanya menggunakan Z. Dan tidak akan menggunakan T. Cuba kita lihat contoh. Okey. Dalam contoh di sini, katalah 309 daripada 1400 pengguna yang ditemui bersetuju bahawa GST akan menyebabkan inflasi. Dapatkan 95% selang keyakinan bagi kadaran populasi yang bersetuju. Jadi kita ada 309 pengguna yang bersetuju daripada 1406, daripada 1406. Jadi perkadaran P hat ialah nisbah atau perkadaran sampel pengguna yang bersetuju. 309 bahagi 1406 sama dengan 0.22. Dan 95% selang keyakinan bagi Z. Oleh kerana ini adalah populasi perkadaran, kita gunakan Z. Z akan sama dengan 196 dengan P sama dengan 0.22. Jadi galap PY taburan persampaian ialah punca kuasa 2 0.22 kali 1 tolak 0.22 bagi 1406. Dan kita masukkan, kita gantikan dengan nilai P hat tadi 0.22, nilai Z 1.96, dan selesaikan kita akan dapat selang keyakinan kita ialah antara 0.918 dengan 0.242. Yang bermaksud dengan keyakinan 95%, kita yakin bahawa selang tersebut akan mengandungi kadaran populasi yang bersetuju. Ataupun kita boleh katakan 19.8% sehingga 24.2% pengguna setuju bahawa GST akan menyebabkan inflasi. Okey, ini contoh bagaimana kita boleh menggunakan Z untuk menganggarkan selang keyakinan bagi populasi perkadaran. Okey, itu saja untuk topik yang ketujuh ni, penganggaran daripada data sampel. Saya harap anda merujuk kepada kedua-dua bahagian video ini untuk anda mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penganggaran, di mana kita akan gunakan ilmu penganggaran ini dalam topik-topik yang akan datang. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.